Assalamualaikum Dr. Nash, apa khabar? Waalaikumsalam. Saya sihat. Awak apa khabar? Alhamdulillah sihat juga. Okey, Dr. Nash, sebelum saya bertanya tentang soalan mengenai kemasukan dalam bidang Master Sarjana Psikologi Kaunseling, saya nak kenalkan diri saya dululah. Okey, nama saya Muhammad Haji bin Abdul Razak. Saya baru sahaja graduate daripada Universiti Malaysia Sabah dalam bidang psikologi kaunseling. Ijazah Sarjana Muda Psikologi Kaunseling. Jadi, saya sekarang ni sangat berminat untuk menyambung pengajian dalam bidang sarjana psikologi kaunseling di UKM. Jadi saya ada beberapa persoalan lah saya nak tanya. Macam manakah cara-cara untuk memasuki pengajian ijazah memasuki pengajian sarjana psikologi kaunseling di UKM. Okey. Alright. Okey, saya panggil Ajib ya. Ya, boleh. Okey Jim. Pertama sekali tanyalah awak dah graduate daripada UMS ya. So saya ucapkan syabas jugalah kerana awak ada keinginan untuk sambung belajar di peringkat sarjana ya. So kalau nak sambung di UKM ya, sebenarnya kami sangat mengalu-alukan ya. Pertamanya kalau Ajib sudah ada ijazah sarjana muda di bidang kaunseling, itu bermaksud Ajib boleh terus masuk ke dalam program kami. Ya, program kami adalah satu program yang berbentuk sepenuh masa, ya, 61 kredit, ya, jam kredit, dan dia akan memakan masa kurang lebih 2 tahun ya untuk disiapkan. Ya, so kebetulan lah ya, Ajib bagi tahu saya sekarang ya masih ada lagi masa ya, sebab permohonan hanya akan tutup pada 27 hari bulan ini ya, 27 hari bulan 6 ya. So apa yang Ajib perlu buat adalah Ajib perlu pergi ke laman Sesawang UKM ya, type guest.ukm.my ya, dan di situ akan ada keluar orang permohonan yang perlu diisi secara dalam talian lah. Okay, terima kasih Dr. Maklumat sebut Dr. Nash. So saya faham. So tak lama je lagi lah. Jadi saya kena apply cepat-cepat. Saya kena sebarkan kepada kawan-kawan saya yang baru saja graduate kan. Tak lama je lagi tu sebenarnya. So ini peluang keemasan bagi kami lah semua. Okay Dr. Nash. Ada kawan yang nak sambung belajar ke? Okey, kebetulan ada kawan saya yang luar daripada bidang ijazah sarjana muda psikologi kaunseling. Ada kawan saya daripada Fakulti Ekonomi dan Fakulti Undang-Undang baru saja graduate dalam bidang undang-undang dan juga ekonomi. Jadi mereka berminat untuk menyambung pengajian master kaunseling sebenarnya. Jadi adakah syarat ataupun requirement tu sama sebagaimana saya yang mempunyai background psikologi dalam peringkat ijazah sarjana muda? Okey. Pertama sekali syarat asas kami adalah PNGK perlu 2.75 ke atas ya, tapi kalau misalnya ada PNGK lebih tinggi itu lagi baguslah chances ya, kita galakkan ya. Dan yang keduanya, kalau mereka ijazahnya di luar daripada bidang psikologi, sebab program kami ini adalah program yang ada menggunakan perkataan psikologi ataupun ada bidang psikologinya di situ, dan bidang psikologi ini adalah satu bidang yang dikawal sendiri oleh MPA psikologi. So, untuk itu mereka perlu menjalani kursus-kursus prasyarat ya. So kalau misalnya mereka dalam daripada bidang undang-undang ataupun ekonomi contohnya ya, kursus prasyarat yang biasanya kita kenakan adalah sebanyak 15 kursus semua sekali ya. So 15 kursus itu equivalent to 45 jam kredit ya. So dia perlu disiapkan ataupun dilengkapkan dalam tempoh setahun ya. So kita bagi masa setahun untuk para pelajar yang bukan daripada bidang psikologi untuk menyiapkan kursus prasyarat, dan apabila mereka lulus dengan PNGK minima 2.75,
kemudiannya mereka akan diterapkan ke dalam program sarjana lah, ya. So untungnya di situ bagi mereka yang bukan daripada bidang psikologi, di akhir pengajian sarjana mereka dapat 2 title, ya. Satu title adalah sebagai counselor dan satu lagi title sebagai ahli psikologi, ya. So itu bermakna mereka seolah-olah macam buat ijazah dalam bidang psikologi dalam tempoh masa 1 tahun saja. Sedangkan kalau para pelajar mengikuti secara biasa kurang-kurang 3 tahun kan untuk mendapat degree, ya. Itu kelebihannya lah, ya. Okey, terima kasih. Jadi saya jelaslah. So kawan-kawan saya tak ada masalah lah, walaupun bukan background psikologi, mereka pun ada peluang untuk menyambung pengajian dalam Master Psychology Counselling. Dan bonus pula mereka dapat pegang 2 title, iaitu ahli psikologi dan juga counselor. Okey, kemudian soalan saya seterusnya lagi, Dr. Nash, adakah kursus ataupun subjek yang ditawarkan di UKM dalam bidang sarjana psikologi kaunseling ini mencukupi untuk kami memohon lesen kaunselor kepada Lembaga Kaunselor Malaysia? Itu sudah semestinya, sebab kita di UKM, apa yang uniknya acuan di UKM ini, kita pertama sekali kita bersandarkan kepada peraturan lembaga kaunselor sendiri, ya. So maknanya kita ikut peraturan lembaga kaunselor, kita ikut akreditasi yang dikeluarkan oleh lembaga kaunselor, ya. So itu bermakna apabila seseorang pelajar itu lulus, ya, dalam program kami, dia layak untuk pergi temuduga sebagai kaunselor berdaftar, ya. Yang keduanya adalah program kami mengikut standard psikologi, ya. Ketiganya adalah disebabkan oleh UKM sebuah universiti penyelidikan, ya. Jadi para pelajar kami didedahkan dengan elemen penyelidikan, ya. So walaupun sebenarnya komponen penyelidikan itu dianggap sebagai subjek elektif oleh Lembaga Kaunselor Malaysia, ya. Namun yang demikian, di mana yang saya katakan tadi, disebabkan UKM adalah sebuah universiti penyelidikan, ya, para pelajar kami wajib mengambil komponen penyelidikan tersebut. Dan advantage-nya, kelebihannya, ya, sekiranya para pelajar kami lulus dengan ijazah sarjana, jika mereka berhasrat untuk menyambung PhD, itu sudah jadi mudah, ya, sebab mereka sudah ada pendedahan di peringkat sarjana bagaimana untuk membuat sesuatu penyelidikan dan mereka untuk meneruskan pengajian PhD kelak sekiranya berminatlah. Okey. So agak menarik ya kursus-kursus yang ditawarkan oleh UKM sebenarnya, dan buatkan saya tak sabar nak sambung master di UKM dalam bidang psikologi kaunseling. Jadi persoalan saya seterusnya, macam mana dari sudut minim pengajaran semasa menyambung pengajian dalam bidang sarjana psikologi kaunseling ni, adakah kursus diajar dalam bahasa English atau Melayu ataupun mediumnya, kedua-duanya sekali? Okey, disebabkan kami memartabatkan bahasa Melayu, ya. So maknanya bahasa Melayu itu adalah bahasa pengantar utama. Namun yang demikian, kita tidak mengenertikan bahasa Inggeris itu sendiri, sebab banyak buku rujukan masih lagi dalam bahasa Inggeris, ya. So dari segi pengajarannya akan ada kepelbagaian, ya. Berkemungkinan pensyarah akan menggunakan nota kuliah yang mungkin menggunakan bahasa Melayu sepenuhnya, ataupun mencampurkan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, ataupun nota kuliah itu berada dalam bahasa Inggeris. Sekiranya nota kuliah itu dalam bahasa Inggeris, maka pensyarah akan membuat pengajaran menggunakan bahasa Melayu ataupun bahasa campuran, ya. Apapun dia akan berbalik kepada bagaimana untuk memahamkan, ya, para pelajar tentang topik-topik yang diajar, iaitu kita amat tekankanlah, ya. Dan memandangkan sekarang ini dalam tempoh pandemik COVID-19 kan,
di mana kita tidak boleh bersemuka, ya, kuliah juga dilakukan secara dalam talian, ya. So, kuliah secara dalam talian sehinggalah situasi itu reda, ya. Dan apabila situasi reda, bermakna nanti kita akan melakukan kelas biasa lah, ya, secara betul, ya. Kelas akan diajar dalam bahasa Melayu sepenuhnya, tetapi dalam masa yang sama tidak mengetepikan bahasa Inggeris. Okey. Kemudian yang menarik juga disebabkan pandemik COVID-19 ni, so kami diberikan peluang untuk diberikan kemudahan untuk mengikuti kursus ataupun pengajian secara online sebabkan pandemik COVID-19 ni sebenarnya. Okey. Kemudian macam mana dengan jadual kuliah? Kebanyakannya kuliah ni dijalankan sewaktu hari bekerja ataupun hujung minggu. Oh, tentang jadual kuliah. Buat masa ini semua kuliah kita adalah dalam hari bekerja, ya. So antara hari Isnin hingga hari Jumaat lah, ya. So kita tak ada kuliah hari Sabtu ataupun hari Ahad. Terima kasih Dr. penjelasan tersebut. Kemudian bagaimana dari sudut praktikum? Bila kami di tahun akhir, tidak silap saya, psikologi kaunseling kan dia kena menjadi pelatihan sesi latihan praktikum untuk menjalani sesi kaunseling individu, kelompok dan sebagainya. Dan berapa jam sesi kaunseling bersemuka yang perlu kami complete untuk mensyaratkan untuk bergraduasi? Kemudian berapa lama tempoh praktikum yang kami perlu jalani apabila kami berada di tahun akhir? Kemudian dari sudut projek ataupun tesis bagaimana? Boleh berikan penjelasan? Alright, tidak dapat tidak adalah satu program yang memerlu pada kemahiran melakukan sesi kaunseling itu sendirilah, ya. So dan kaunseling ini merupakan satu program profesional, ya. So sekiranya seseorang pelajar itu bergerak dalam program dalam program kaunseling, ya, so bermakna diiktiraf oleh lembaga kaunseling, ya. So setaraf dengan bidang-bidang lain yang juga betul-betul profesional, di mana mereka juga ada lembaga yang mengawal dia, contohnya arkitek, kedoktoran, bidang-bidang, ya. So untuk kaunseling kita ada lembaga kaunseling Malaysia lah, ya. So dari segi pengajaran, ya, yang berbentuk pelatihan mana yang saya katakan tadi, khususnya untuk praktikum dan internship, dia ada dua, ya. Praktikum itu pada semester yang ketiga, internship itu di semester yang keempat ataupun semester akhir, ya. So maknanya dalam semester yang ketiga, ya, praktikum itu pada akan perlu, ya, mengumpul jam, ya, sesi kaunseling sebanyak 96 jam, ya. Bermakna 96 jam itu perlu dilakukan sesi kaunseling secara bersemuka, ya. Namun yang demikian untuk masa akan datang, ya, kita tak tahulah, ya. Apa yang saya sebutkan ini adalah peraturan terkini, ya. Belum ada lagi peraturan yang baru yang dikeluarkan oleh lembaga kaunselor, ya, tentang bagaimana, ya, kaedah seterusnya, ya, dalam situasi pandemik inilah, ya. So dan apabila masuk ke semester yang keempat, internship, ya, para pelajar perlu mengumpul 192 jam, ya, sesi kaunseling secara bersemuka, ya. So para pelajar, ya, apa-apa pun, ya, kita punya peraturan, kita menitik beratkan tentang akreditasi itu sendiri, ya. So maknanya kita tidak akan melakukan sesuatu yang menyimpang daripada kehendak lembaga kaunselor dari segi standard NQA psychology, dan kita juga tidak akan mengabaikan keselamatan para pelajar lah, ya, khususnya dalam situasi pandemik yang mana negara sedang hadapi, ya. So itu saya nak tekankan lah.
kasih di atas penjelasan tersebut. Jadi saya dah lebih jelas dan lebih faham lah berapa jumlah requirement credit hours yang perlu saya lengkapkan untuk kami boleh memohon untuk menamatkan pengajian dan juga memohon kaunselor berdaftar kepada pihak Lembaga Kaunselor Malaysia. Kemudian ada lagi satu lagi soalan. Adakah tawaran pengajian ini dibuka secara sepenuh masa ataupun separuh masa? Okey, buat masa ini, kalau ikut on paper ya, dalam sistem itu memang kita punya pengajian itu adalah sepenuh masa. Ya, kita tak ada mode yang disebut sepenuh masa. Ya, namun yang demikian, sekiranya para pelajar ada masalah-masalah yang tertentu dan terpaksa mengurangkan beban dalam semester tersebut, perkara itu boleh diteliti, ya, dan boleh dirundingkan, ya, sebab semua pelajar baru yang berjaya masuk ke dalam program, kita akan assign seorang penasihat akademik, ya. So penasihat akademik itu akan bertanggungjawab untuk menjadi mentor kepada para pelajar tersebut, ya, daripada semester 1 sehinggalah dia bergraduasi. Selain daripada itu, kita juga ada penelaran program, ya, urusan-urusan pentadbiran, ya, semua. Okey, itu maknanya boleh je daftar, ya, boleh je daftar. Itu maknanya kalau misalnya rasa tak mampu, dan kurangkan subjek itu, bebanan itu, dan boleh tambah semester, ya. Dan para pelajar juga sebenarnya ada kemudahan, ya. Contohnya katalah, sebab kita tak tahu masalah kita di masa akan datang macam mana, kan, ya. Ada orang yang masuk sebagai seorang bujang tapi dalam tempoh pengajian berkahwin, ya. So bagi yang perempuan, mungkin mereka mengandung. So dalam kes yang sebegitu, sebagai seorang pelajar, dia ada kemudahan untuk menangguhkan pengajian, ya. So dia boleh menangguhkan pengajian maksimum 2 semester, ya, secara berturut-turut ataupun selang, ya. So itu juga kemudahan kepada para pelajar, ya. Yang pentingnya adalah dapat menjalani pembelajaran dengan baik, akhirnya dapat bergraduasi lah, ya. Okay, terima kasih kepada Dr. Nes. Jadi saya rasa macam tertarik, rasa macam menarik sangat diri saya ni untuk cepat-cepat untuk register untuk masuk ke UKM untuk menyambung pengajian dalam Sarjana Muda Psikologi Counselling. Ya, dengan pandemik COVID-19 pun banyak kemudahan-kemudahan yang diberikan, contoh pengajian secara online sepanjang pandemik COVID-19 ni. Kemudian khusus pengajian pun boleh di-apply untuk memohon lesen secara kaunselor berdaftar di bawah Lembaga Kaunselor Malaysia. Kemudian pula media pengajian pun dibuat secara bahasa Melayu dan dalam masa yang sama juga boleh digunakan untuk dalam bahasa Inggeris. So bagi saya ini salah satu yang peluang yang saya nanti-nantikan sebenarnya. Jadi saya akan wawarkan kepada kawan saya. Ya. Okey. Disebabkan kebiasaannya, ya, program kita ni penawaran itu melebihi permintaan, ya. Sudah beberapa tahun sebenarnya kita mengamalkan sistem di mana setiap permohonan itu kita akan interview, ya. Kita akan interview pemohon-pemohon itu untuk melihat passion mereka, daya tahan mereka, dan sejauh mana personality mereka itu sesuai untuk menjadi seorang kaunselor ini. Pertamanya dia perlu personality yang baik, ya, yang pleasant orang cakap, ya, mesra, dan dalam masa yang sama perlu ada kemahiran komunikasi baik, ya, sebab kaunselor memang tugasnya bercakap dengan klien, ya. So kalau misalnya seseorang itu sukar untuk berkomunikasi dengan baik, ya, agak sukar dia untuk mungkin membawa program ini, ya. So itu gunanya kita buat tapisan secara temuduga, ya. So temuduga ini adalah suatu yang wajib apabila telah memenuhi, ya, kelayakan asas seperti mana yang tertera dalam borang permohonan, ya. Seperti mana yang saya katakan, ya, kalau misalnya PNGKU 2.75 ke atas,
itu salah satu contohnya you layak untuk memohon. Ya, so tapi selepas dari proses temuduga, ya, dan dalam proses temuduga itu kita akan saring lagi, dan temuduga ini akan dijalankan sekitar awal Julai, ya. So seperti mana yang saya katakan tadi, ya, tarikh akhir untuk memohon adalah pada 27 hari bulan 6, dan kita akan memanggil calon-calon yang layak, ya, untuk ditemuduga pada awal bulan 7, dan kemudiannya keputusan akan keluar sekitar bulan 8, dan insyaAllah bulan 9 surat ataupun surat tawaran akan dikeluarkan, ya, akan ditawarkan kepada para pelajar yang berdaya lah, ya. Semester baru nanti akan bermula pada bulan 10, ya. Kalau tak silap saya 1 hingga 7 hari waktu untuk pendaftaran secara online, ya, bagi semester baru tahun 2021-2022. Ya, je. Okay, terima kasih Dr. Nash. So maksudnya ramai yang mohon untuk masuki program Master Counselling sebab permintaan tu melebihi daripada penawaran. Jadi disebabkan ramai sangat yang memohon, jadi perlu ada tapisan lah dengan, jadi saya pun kena mulai temuduga jugalah untuk saya diterima masuk nanti, untuk saya dipilih sebagai salah seorang pelajar Master Psychology Counselling di UKM. Jadi sangat menarik lah. All out lah nanti bila temuduga tu. Ya. Kalau dia terbaik. Okey, insyaAllah. Jadi setakat ini sahaja persoalan saya tentang cara bagaimana untuk memasuki program pengajian sarjana Psychology Counselling di UKM. Jadi saya akan sampaikan maklumat yang saya dapat ni daripada kawan saya supaya mereka pun join sama untuk menyambung pengajian dan peringkat master dalam bidang Psychology Counselling di UKM. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih banyak kepada Dr. Nash, sangat membantu. Okey, sama-sama. Selamat maju jaya, ya. Okey, kita jumpa lagi insya-Allah bulan 10. Okey, ataupun kita dalam jumpa nanti. interview.